Okey, seterusnya saya ingin tunjukkan bagaimana menggunakan bar peralatan ataupun dipanggil tools bar. Dia adalah peralatan lah untuk kita sunting kita punya gambar. Okey, seperti biasa pergi dekat file, cari gambar. Okey, kali ni kita menggunakan gambar animals. Okey, kita cari gambar yang sesuai. Kita ambil gambar panda ni. Okey, kita ambil gambar panda. Dia pergi sini. Okey. Kita ambil gambar panda. Kita ambil saiz 500. Okey, ini adalah gambar panda. Kemudian, okey, kita pergi ke bar peralatan. Ada arrange. Okey, arrange ni untuk apa? Kalau kita baca dia punya penerangan, untuk kita move, transform and change layer setting. Okey, macam mana kita nak move? Okey, kalau kita tengok layer dekat sini, gambar ni dia lock. Lock maksudnya dia memang tak boleh bergerak lah dekat situ. Jadi untuk kita unlockkan dia, kita kena right click, kita ambil unlock. Okey, kita juga unlock okey. So hilang tanda lock dekat situ. Jadi kita kalau nak gerakkan dia, kita boleh ambil tool ni dan kita boleh gerakkan gambar kita. Okey. Seterusnya tool untuk marquee select, create selection with the square and circle selection tool. Okey, ini tool untuk kita select. Kalau kita nak select sini ke pun boleh kan. Okey, kita boleh gunalah tool ni. Kita nak select kat kawasan tertentu. Okey. Kalau katakanlah kita select gambar ni and then kita nak tambah feather. Feather tu untuk kita nak blur-blurkan dia. Okey. Kalau kita tengok macam tak ada kesan je, kita patah balik Okey. Nanti kita tengok lagi apa kegunaan select ni. Okey, kemudian kita ada lasso tool. Okey, lasso tool ni di dalam perisian lasso select. Okey. Ini kalau kita nak select kita punya objek ni mengikut bentuk. Ini macam kita nak ikut bentuk panda ni. Okey. Kita select. Okey, kita nak buang yang luar daripada panda ni. Kita nak buang dia. Kita nak buang yang belakang ni. Jadi kita boleh gunakan lasso tool. Okay, lasso select nama dia. Okay. Okay. Selepas kita select, okay, kita dah select. Okay. Kalau kita nak buang yang belakang ni, make sure kita select layer ini. Kat tepi ni dia warna kuning kan yang kita select and then kita klik delete kat keyboard kita. So kita boleh buang yang belakang dia tu menjadi macam ni. Okay. So belakang ni kalau dia jadi petak-petak macam ni, maksudnya background dia adalah transparent. Okay. Katakanlah gambar ni kita nak tukar warna dia kepada warna lain. Jadi kita boleh pergi dekat layer, kita add, kita boleh letak new layer. Okay, so dia akan tambah new layer. New layer ni kita bawa ke bawah. Okay, bawa ke bawah. And then kita boleh fillkan colour lah. Colour belakang tu. Okay, kata-kata ini warna biru. So kita boleh letak warna biru. Tapi make sure kita dekat layer yang kita nak tambah tu. Okay. Alright. Kemudian kita ada one select. Okay, one select ni. Okay, saya patah balik kepada gambar asal untuk saya tunjukkan. One select ni. Okay. Kita patah balik kepada gambar asal. One select ni kegunaan dia. Kita klik pada gambar. Dia akan tolong selectkan terus. Macam tadi kita kena pergi tepi-tepi gambar kan. Ini dia akan select lah. Kadang-kadang dia select semua penuh. Tapi gambar ni dia ada banyak. Belakang-belakang ni berbeza warna. Jadi dia select macam ni. Kalau guna ini pun boleh untuk delete. Tapi dia masih tinggalkan kesan-kesan lagi lah. So kita kena banyak kali touch up. Okay. Alright. Seterusnya saya patah balik kepada gambar asal. Kegunaan crop. Okay. Crop ni kalau kita nak buang. Kita nak tinggal macam ni sahaja. Okay. Crop. Okay, kita cropkan.
Okay, so gambar tu tinggal kecil saya ulang crop ni, kita ambil crop. Okay, kita tolak dia. Okay, nak jadi besar ni je. Kita ambil apply. Atas ni ada apply. Okay. Kemudian cut. Cut untuk kita buang belakang tu. Kita tengok apa yang dia boleh buat. Kita nak buang. Oh, dia buang yang luar. Yang dia buang yang luar. Untuk cut ni, okay, kita nak, dia ada dua pilihan. Kalau tadi by default kita klik yang ini, dia akan berada di add to mask. Okay, kalau kita nak pilih dan kita nak buang yang hijau ni, kita boleh ambil remove from mask. So, bila kita select kawasan ni, so dia akan buang. Tapi, petak lah. Okay. Kita patah balik pada gambar yang asal. Okay, yang ini pula liquify ni, okay, kegunaan dia adalah untuk grow, shrink and push part of the image. Kita nak pushkan macam ni, dia kata penggunaan dia untuk macam mata kan, use liquify to make subtle adjustments to portraits and other image. Okay, so macam gambar ni, okay, ni. Okay, macam gambar ni, kita ambil liquify ni, and then kita ambil push. Kalau push, kita klik kat mata ni, kita tolak. Okay, so mata dia jadi macam tu, nampak? Okay, katalah kita tak nampak tadi ni 100%. Kalau kita nak view lagi besar, kita nak bagi nampak perubahan dia, yang apa yang kita buat, kita boleh zoom in. Okay, nampak tak? Mata dia naik besar. Okay, kita undo balik. Kalau kita nak macam mata dia shrink, so kita kecilkan kesian. Okay, and then kita patah balik. Kalau kita nak enlarge, kita boleh besarkan mata dia. Okay, kita boleh. Alright, ikut keperluan kita kan, tak pakat pun semua. Okay, seterusnya adalah heal. Okay, heal pula kegunaan dia adalah remove spots unwanted objects, blemish and clean up image. Okay, kalau macam muka seseorang itu okay, yang ini kita tutup. Saya tutup. Saya nak tunjukkan pakai blemish macam mana. Ini kita tutup. File, stock search. Okay, saya nak cari gambar face. Face. Okay, kita cari face. Setengah muka kan ada macam tompok-tompok atau jerawat. Contoh gambar ni. Okay, kita ambil 800. Oh, okay. Katakanlah gambar ini. So, kita nak buangkan gambar jerawat dia. Okay, so kita pakai heal ni. Dia kata boleh buang. So, cara nak guna dia. Kejap. Okay, untuk penggunaan heal. So, kita pergi kepada file. Kita cari gambar. Face. Okay. Kita cari gambar. Okay, yang ini. Okay, kita boleh ambil gambar besar. Atau kita boleh kurangkan saiz dia. Okay, ini gambar dia. Dia bagi saiz 31%. Ingat kalau gambar dia betul 100%, gambar ni adalah besar lah. Dia besar macam ni. 100%. So, sekarang ni kita nak buang bintik-bintik jerawat ni dengan menggunakan heal. Menggunakan heal. So, dia kata kita boleh tekan dan dia, nampak tak? Dia boleh hilangkan. Kita kena ni lah banyak kali buat. Okay, kalau kita nak cepat, kita boleh besarkan dia punya bulatan ni. Okay, supaya dia lebih cepat. Tapi kalau besar sangat pun tak cantik kan. Dia nampak macam ada hitam tu. Okay, kita patah balik. Kita pakai kecil je. Kita ambil kecil. Okay, kita ambil. Okay.
Okay, dia ambil warna yang dekat-dekat dengan tepi tu sebenarnya. Yang tiba-tiba nampak hitam tadi kan. Okay. Okay. So, kita kecilkan balik. So, kita boleh kurangkan jerawat dia. Benda-benda ni. Okay. Right. Seterusnya, kita nak gunakan clone. Okay. Untuk clone, kita gunakan gambar lain. Kita ambil gambar lain. Kita pakai gambar building. Okay, let's say building ni. Okay, gambar ni. 800. Okay, so kita nak clone. Kita nak clone building ni lagi satu dekat tepi ni. So, macam mana? Okay, so tengok di sini. Dekat atas ni ada paint dan source. Okay, kita kena pilih sama ada kita nak source. Source tu kita nak memilih sumber dari mana. Ini adalah brush ni. Kita nak besar mana brush kita. Okay, macam saya ambil yang 300. So, 300 brush saya macam ni. Sebab saya nak ambil satu yang atas ni. Okay, kalau saya nak ambil lagi besar, saya boleh pilih lah yang lagi besar. 500 macam tu. Okay. Kemudian, ini tak ada apa-apa. Alright. Then, kita klik source. Dan dia akan tanya kat mana source yang dia nak ambil. Okay, so katakanlah dekat sini. Kat sini. Okay, kita bawa mouse kita. Kita source kita dekat sini. And then, dia automatic akan pergi ke paint. So, kita nak paste kat mana? Kita nak paste kat sini. So, kita nampak ada. Kita boleh copy. And then, kita boleh paste source tu dekat kawasan kita punya design. Okay. Right. So, ini adalah blur. Di mana kita boleh blurkan kita punya objek. Okay. Kita ambil dan nampak tak dia boleh bagi blur. Dia blurkan. Ini sesuai kalau kita ada gambar. Contohnya saya buka file, stock search, gambar bunga ni. Okay, gambar flower, game flower ataupun toys. Birthday. And then saya nak blurkan saya nak blurkan pokok bunga belakang ni. Saya nak dia fokus di dekat gambar kek ni. So, saya boleh ambil blur and then saya boleh blur belakang ni. Atau saya boleh besarkan saya punya brush saya supaya kerja saya lebih cepat. Okay, saya boleh blur kan. Boleh klik-klik ataupun tarik je. Okay, ni blur. Okay. Ni sharpen ni untuk kita sharpkan kita punya objek. Yang ni kita nak sharpkan. Saya nak sharpkan. Smudge ni untuk ini saya kurang pasti dia tak nampak sangat apa perbezaan dia. Okay, kalau kita nak patah balik, ingat kita boleh pergi dekat history. Okay. Seterusnya adalah focus. Okay. Focus. Okay, kita nak fokus dekat part yang ini. Okay, kek ni saja. Jadi, kita boleh, nak fokus dekat mana? Kat sini. Okay. Fokus kita boleh secara membulat. Okay. Right. Ataupun linear. Okay. So, kita ambil bulat cantik kan? Okay. And then, bila dia fokus dekat sini, so yang belakang tu akan blur. Okay. Nampak cantik kan? Dia terang kat sini. And then, yang belakang tu dia blur kan? Okay, seterusnya disperse
Okay, draw over an area in your image and watch it explode and disperse into 1,000 pieces. Okay, so dia boleh macam disperse, macam ni lah, pecah macam tu So kita try ambil buah, file, stock, search, kita ambil berry. Buah berry. Oh, tak ada. Ni buah berry. Okay, so kita ambil satu gambar ni. Gambar strawberry. Kita ambil 800. Okay, so kita ambil gambar ni, disperse. And then dia kata kita letak dekat sini, nampak dia pecah. Okay, so kita ambil lagi, kita nak letak dekat mana? Sini pun boleh. Oh, dia satu image, satu saja dia boleh Okay, and then saya nak ambil lagi, saya nak letak kat sini. Oh, okay, dia boleh tapi dia sekali sahaja. Okay. Kat mana kawasan yang kita nak disperse. Okay. Kemudian kita nak menggunakan peralatan seterusnya, kita nak burn or darken area of the image to bring out dark area or dim light ones. Okay, ini kalau kita ada guna image lampu Okay, lampu saya tak tunjuk. Yang ni kalau kita nak sponge color, situation or temperature in local area to pop or reduce color. Okay, so kalau kita ada gambar yang kita nak reduce color, kita boleh cuba. Okay, dekat sini. Okay, ni kita boleh increase color dia. Nampak tak dia? Kita boleh increase. Kita boleh naikkan. Okay, ingat brush ni kita boleh besarkan kita punya brush kalau kita nak cepatkan kita punya kerja. So, kita boleh, kita nampak colour dia lagi gelap. Kalau kita nak kurangkan pun boleh. Kita kurangkan macam tu. Okay. Kemudian kita ada pen. Use different types of creative pens like wet, crayon, ink and tails to doodles and draw. So, ni apa ni? Oh, kita boleh draw dekat atas lukisan kita ni lah. Okay, so macam mana nak guna dia? Kita nak pilih yang mana? Kita nak sketch ke? Kita nak crayon ke? Kemudian kita nak size dia besar ke? Okay, so kita boleh tukar dekat sini. Okay, warna dia adalah bergantung pada di sini. Okay, jadi kita boleh tukar warna dekat sini. Let's say kita nak warna pink. Okay, so kita buat sweet. Sweets. Macam tu. Okay, ini penggunaan pen. Kemudian kita ada kat sini draw. Okay, draw tapi kali ni kita menggunakan brush. Kita tengok apa boleh jadi. Okay, kita boleh tambah brush kat lukisan kita. Okay, kemudian kita boleh padam. Bila kita dah buat, kita boleh padam. Okay, ni tak nak lah. Kita buang. Kita boleh padam. Okay. Kemudian kita ada color replace. Jadinya, change one color in a area to another by drawing over. Drawing over macam mana tu? Jadi kamu boleh cuba lepas ni macam mana dia punya color replace. Kemudian fill tadi ni saya dah tunjuk macam mana kita nak menukarkan warna belakang kita nak masukkan warna. Contohnya dekat sini kita ada dokumen baru, file, new image. Okay, new image. Size image kita adalah graf iklan iklan, kita namakan iklan 1. Okay, size dia kita ambil dalam 600 kali dengan 600. Okay, background dia kita putihkan dulu dan kita apply. So warna ni kita nak gunakan fill. Okay, so fill ni jadi kita ambil dia dan kita letak dia jadi warna, ikut warna ni. Okay,
Right. Gradient pula kalau kita nak ada dia tone. So dua warna. Kalau kita nak kontrakan dia warna biru. Okey, kita boleh tarik. Kita boleh pilih sama ada kita nak radial. Radial dia akan gradient secara membulat. Dia tengok dia bulat. Okey. Dia bulat. Nak guna dia tarik je. Kalau linear dia macam atas merah, bawah warna lagi satu. Okey, sebenarnya kat sini kita tukar warna dia. Okey, kita nak warna biru. Kat sini warna biru. Kita ambil warna biru. Okey. Kalau kita nak kalau perisian lain, kita boleh tambah lagi gradient ni sebenarnya. 3 warna gradient pun kita boleh tambah. Macam kat sini saya nampak macam ni ada 3. Okey. Jadi kita boleh buatlah lebih daripada 2. Kita klik kita klik je. Klik dia boleh. Klik ada keluar tangan macam tu. Kita boleh tambah So kita tambahlah kalau kita nak warna kuning, kita tukar warna kuning. Okey. So kita boleh tarik. Jadi warna macam tu. Okey. Itu gradient. Yang ini kalau kita nak masukkan image dekat dalam kita punya ruang gambar tu. Okey, kita buat kotak. Kita klik add image. Add image. Kemudian dia akan buka dekat komputer kita. Dan kita cari gambar yang ada dalam komputer kita. Okay, so kita boleh masuk. Okay, so kita boleh letak kat mana-mana. Okay. Kemudian shape. Kita boleh gunakan shape. Shape dia ada macam-macam. Ada petak. Okay, shape ni kita boleh tukar warna dekat sini. Okay. Dan kalau kita nak buat bulat pun boleh. Okay, kita nak add shape lain. Tukar warna. Kita boleh lebarkan dia. Okay. Okay, ini shape. Ini adalah teks. Okay, teks. Kita perhatikan layer kita dah bertambah banyak Maksudnya, ini lah layernya. Okay, nanti kejap. Okay, kita nak masukkan teks. Dia tanya nak ke? Okay. Happy birthday. Okay. So kita boleh, kalau kita tengok ni dia terlindungkan belakang ni sebab dia di tulisannya sama warna dengan ni. Katalah tulisan ni kita bubuh warna biru, kita bubuh warna hitam. Okey, dia nampak. Katakan tulisan ni dia berada dekat bawah. Jadi kita kena tolak dia naik atas supaya dia duduk di atas hitam tu. Okay, happy birthday. Okay, so kena faham layer ni, kena faham layer ni, kedudukan dia. Kemudian tools yang seterusnya adalah picker. Picker ni untuk kita nak ambil warna picker. Contohnya kita nak warna hitam ni. So kita boleh ambil dan dia akan pilih warna hitam kat kita. Okay, picker. Kemudian search zoom. Kita boleh zoom. So zoom sama juga dengan view tadilah, zoom in, zoom out. Kemudian yang ini kita boleh nak tengok dekat mana, Macam kita nak control kita punya design. Okey, itu seberingkas berkenaan dengan bar tools peralatan kat sini. So saya minta semua untuk cuba explore apa yang kamu boleh buat dengan tool ni. Saya bagi masa 15 minit.